Kita intro dulu. Saya ingin memulakan video saya pada hari ini dengan satu soalan. Sampai bila orang-orang Melayu, tuan kepada tanah Melayu ini merempat, terbuang dan dihinjak-hinjak di tanah sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum saya mulakan bicara saya dalam video pada malam ini, saya ingin anda semua menonton video keluhan salah seorang warga kampung Desa Mukmin di Gombak berkenaan dengan rumah beliau dan juga rakan-rakan sekampung beliau yang bakal dirobohkan dan juga diratakan oleh pihak berkuasa lantaran kampung mereka bakal menjadi sebahagian daripada jajaran ECRL. Jemput tonton. Saya sungguh sedih kerana surau yang saya buat adalah titik keluar saya. Tidak ada bantuan daripada kerajaan negeri atau kerja pusat. Adalah drama wakaf dan orang ramai. Terutama sekali anggota PDRM yang besar. Itu yang saya cukup sedih. Tidak dapat rayuan saya tidak terima anggota polis buat dia bertindak pada ini. Saya mohon surau jangan dirubuh, tapi dia pun tetap nak rubuh juga. Itu yang saya sedih sekarang. Surau orang Islam tempat beribadah. Kenapa jadi begini? Itu yang saya sedih. Belum lagi ganti rugi lagi. Kenapa diroboh? Itu yang sedih kan. Kita nak cakap rugi, tapi benda dia lah jangan roboh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pertamanya izinkan saya memberikan satu penegasan di sini. Video ini tidaklah berkenaan dengan isu 3R, tidak bersifat perkauman, apatah lagi tidak bersifat untuk menyalahkan kaum-kaum tertentu. Tetapi tuan-tuan dan puan sekalian, mungkin ada di antara ulasan saya ini yang nampaknya menjurus ke arah itu. Bukan kerana saya ingin bersifat resis, tetapi inilah hakikat yang berlaku dekat negara kita pada ketika ini. Apa yang berlaku dekat Desa Mukmin dekat Gombak ini bukanlah satu kes terpencil. Kalau anda mengikuti video-video saya sekian lama, pastinya anda akan perasan yang saya telah melaporkan keadaan dekat Kampung Sungai Sirih dekat Selat Kelang dan juga dekat Kampung Sungai Rumput dekat Gombak, di mana kedua-dua kampung ini, kedua-dua tempat ini merupakan kawasan yang bakal dirobohkan oleh pihak berkuasa kerana kawasan mereka ini terlibat dalam jajaran ECRL. Dan pada kali ini saya telah paparkan kepada anda keluhan dan juga perasaan penduduk dekat Kampung Desa Mukmin dekat Gombak, di mana rumah beliau juga yang telah beliau duduki selama puluhan tahun bakal menjadi mangsa kepada jajaran ECRL. Apa yang telah diluahkan oleh penduduk itu merupakan luahan yang sama saya dengar dekat mana-mana tempat. Yang pertamanya, pihak berkuasa tidak menyediakan langsung penempatan untuk mereka berpindah, dan yang kedua, kalau ada pun pampasan yang diberikan sangat-sangat tidak setimpal. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rumah yang telah dibina dengan jumlah hampir RM150,000 hanya diberikan ganti rugi sebanyak RM30,000 sahaja. RM30,000 anda nak buat apa tuan-tuan sekalian dekat KL ini? Anda nak beli rumah sekarang ini dekat Kuala Lumpur ataupun dekat kawasan sekitar Gombak inilah, katakanlah mereka tidak mahu jauh dari Gombak. Rumah-rumah dekat Gombak ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, paling murah pun RM400,000. Saya tahu, saya orang Gombak. Rumah harga RM400,000. Katakanlah kerajaan negeri bagi rebate sebanyak RM30,000. Kemudian dapat pampasan katakanlah lagi RM30,000. Mereka masih lagi perlu membayar lebih kurang dalam RM340,000 lagi dalam bentuk hutang, tak campur dengan kadar faedah ataupun kadar bunga kepada pihak bank sekiranya kalau mereka hendak beli rumah baru. Dan mereka ini kebanyakannya pesara, kebanyakannya orang tua-tua yang tidak ada pekerjaan tetap ataupun sudah tidak bekerja pun, hanya ingin menghabiskan sisa-sisa hidup bersama-sama dengan anak serta cucu serta ingin tenang dekat rumah masing-masing. Tetapi dalam usia senja begini, mereka terpaksa berhadapan dengan prospek tidak ada lagi rumah untuk mereka duduk dan tak tahu mereka hendak menumpang dekat mana masalahnya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, satu perkara yang sangat-sangat pelik bagi saya, kita tak pernah mendengar pula kerajaan atau mana-mana pihak meranduk kampung-kampung Cina ataupun penempatan-penempatan orang-orang India untuk membuat pembangunan. Tak dengar sangat pun masalahnya. Balik-balik yang kena taman orang-orang Melayu, kampung orang-orang Melayu, penempatan orang-orang Melayu, penempatan Cina, penempatan India, minta maaf, saya tak dengar
langsung masalahnya. Kalau ada pun sangat terpencil, tetapi majoritinya orang-orang Melayu yang menjadi mangsa. Yang kita dengar, orang-orang Cina mendapat tanah pemilikan kekal. Diperjuangkan agar orang-orang Cina ini dapat tanah pemilikan kekal. Orang-orang Melayu nak minta tanah pemilikan kekal sampai kesudah tak dapat-dapat. Bahkan rumah mereka diranduk lagi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Rumah mereka dirobohkan lagi atas nama pembangunan. Inikah keadilan? Wahai kerajaan perpaduan madani. Saya tak nak salahkan kerajaan madani semata-mata. Benda ini dah berlaku sekian lama. Benda ini dah berlaku sejak zaman Barisan Nasional menguasai negara kita ini lagi. Tetapi kalau kita perhatikan, kegiatan perubahan penempatan orang-orang Melayu ini paling banyak berlaku di zaman perpaduan madani. Paling banyak berlaku ketika Pakatan Harapan menguasai negeri Selangor ini. Oh, saya terdengar ada anak-anak papa kata, kenapa saya tak nak ulas pasal kampung dekat Paloh kat Kelantan yang juga penduduknya dihalau keluar dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, walaupun saya tak nak campur urusan negeri lain, tetapi kerajaan negeri Kelantan, mereka telah menyediakan rumah untuk mereka berpindah. Mereka telah menawarkan rumah percuma. Nah, kau pindah kat sini, aku nak ambil tanah kau kat situ, kau tolong pindah kat sini. Tak cukup lagi, aku akan bayar kau beberapa ribu ringgit untuk kau memulakan hidup dekat rumah baru. Itu kerajaan Kelantan buat. Bahkan untuk penempatan mangsa-mangsa banjir juga kerajaan Kelantan buat macam tu. Cuma mereka ini yang tak nak berpindah. Konon-kononnya, oh sayanglah nak tinggalkan tempat ini. Kemudian datanglah aktivis-aktivis masyarakat konon-kononnya tangkap gambar, duk beritahu kerajaan Kelantan zalim kerana tidak mahu membantu orang-orang ini memperbaiki rumah. Padahal mereka ini, tuan-tuan sekalian, sudah diberikan rumah percuma oleh kerajaan negeri, tetapi mereka yang tidak mahu menerimanya. Tetapi dekat Selangor ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mereka diarahkan berpindah atas nama pembangunan. Digunakan segala jenis akta tanah, akta itu, akta ini bagi menjustifikasikan tindakan mereka ini. Kalaulah rumah itu rumah sentinggan, tidak ada geran, tidak ada sebarang bukti pendudukan, tak ada masalah. Tetapi macam kes Taman Sungai Sirih dekat Selak Kelang, itu rumah teres, rumah yang memang bergeran, bukan rumah setinggan. Dekat Sungai Rumput pun sama, ada yang bergeran, tetapi tetap menjadi tanah mereka diambil atas akta itu ini. Konon-kononnya ini adalah untuk pembangunan. Kenapa jajaran-jajaran untuk semua ini dilakukan tanpa mengambil kira kedudukan orang-orang Melayu dekat situ? Mengambil kira kedudukan kampung-kampung yang sudah sedia ada. Tanah Malaysia ini masih lagi luas, tuan-tuan dan puan sekalian. Dekat Gombak ini masih lagi kawasan hutannya banyak. Masih lagi banyak kawasan-kawasan yang tidak diduduki. Kenapa tidak dijajarkan saja laluan itu ke kawasan yang tidak diduduki oleh orang itu? Bukannya korang nak buat stesen kat sini pun masalahnya. Tetapi itulah dia, tuan-tuan sekalian. Kita ini ibarat mentimun dekat negara kita sendiri. Kita berkata, kita dipijak. Kita dikata pun kita dipijak. Kita tak boleh cakap apa-apa. Dan percayalah, pasti akan ada anak-anak papa, terutamanya orang-orang Melayu yang tak sedar diri, akan mengatakan saya bermain dengan sentimen 3R, bermain dengan sentimen perkauman. Saya tidak bermain dengan sentimen perkauman, tuan-tuan dan puan sekalian. Saya tidak bercerita tentang isu perkauman dekat sini kerana saya tidak menyalahkan kaum-kaum lain atas apa yang berlaku ke atas penduduk-penduduk dekat Desa Mukmin ataupun dekat Sungai Rumput ataupun dekat Sungai Sirih ini. Saya tak salahkan kaum Cina, saya tak salahkan kaum India. Saya cuma mempersoalkan ketidakadilan yang berlaku dalam situasi pengambil alihan tanah ini, konon-kononnya untuk pembangunan, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi berbalik pada soalan saya pada awal video tadi, sampai bila orang-orang Melayu, majoriti dekat negara kita ini, penduduk asal, penduduk Bumiputera dekat negara kita ini dipijak-pijak, dihinjak-hinjak dan terhimpit dekat tanah sendiri? Tolong jawab, wahai kerajaan. Kita tidak minta banyak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apa yang kita minta cumalah satu, iaitu tolonglah berlaku adil. Tolong berlaku adil, terutamanya kepada orang-orang Bumiputera, orang-orang Melayu ini. Tetapi kalau anda tidak mahu untuk berlaku adil dengan pelbagai alasan dan berselindung menunggang pelbagai akta, jangan terkejut jikalau satu hari nanti anak-anak cucu mereka yang dizalimi ini akan bangkit berjumpa dengan anda, wahai penguasa-penguasa yang zalim ini, dan akan ditanyakan kepada anda soalan ini. Masa itu, mungkinkah anda akan menyesal segala perbuatan zalim yang pernah anda lakukan? Mau tak Tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?